Ibu bapa perlu memantau pertuturan anak di rumah kerana penggunaan bahasa kasar berpotensi dibawa ke Berjalan malam memilih pelita, singgah sebentar di ujung desa. Bahasa santun, cerminan kita, salah tutur, komunikasi binasa. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar di tepi duri. Bahasa santun, cerminan kasih, salah tafsir, jadi penghalang diri. Terbang merbah ke hujung desa, hinggap sebentar di dahan senang. Jika bahasa tidak diperkasa, sukar mesej sampaikan makna. Pergi bergerayung di sungai muda, airnya jernih, tenang sekali. Melayu Cina, India bersama, bahasa Melayu, jembatan hati. And those ocean Ini Nazira. Dia sangat suka dengan tumbuhan hijau. Dia boleh pusing satu kampus hanya untuk melihat tumbuhan hijau. Lihat kejap lah. Baca berita lah dulu. Secara umumnya, Malaysia merupakan satu negara yang unik kerana terdiri daripada rakyat pelbagai bangsa dan budaya. Namun begitu, perbezaan ini menyebabkan keterampilan berbahasa dalam kalangan masyarakat sukar dicapai. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa ibunda yang berbeza. Sebagaimana yang kita tahu, rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, yaitu kaum Melayu, kaum Cina, dan kaum India. Ketiga-tiga kaum ini menggunakan bahasa ibunda yang berbeza, seperti kaum Melayu menggunakan bahasa Melayu, kaum Cina menggunakan bahasa Mandarin, kaum India menggunakan bahasa India. Namun begitu, keadaan ini menyebabkan keterampilan berbahasa dalam kalangan masyarakat sukar dicapai. Mari kita lihat mengapa keadaan ini terjadi. 哎呦，我相信什么？人生差赢了。 Yan apa yenge? Ya parre. Udah. Yende na ya pa ye. Isong ada ini. Halo guys, hari ini saya akan kasih tahu kamu semua. Kawan sekelas saya, ada yang berbangsa Cina, ada yang berbangsa Tamil. Mari kita jumpa darah. Pertama, ada Erika. Hei Nazira. Erika, lepas ni kamu pergi mana? Saya tak tahu lah. Saya nak makan sebenarnya.
Oh, tak apa. Jom kita jumpa Aiman. Aiman. What's up guys? You tadi makan apa? Oh saya tadi saya tadi makan sana. Ya, itu sana saja. Sini kak. Yang penting kamu mau pergi makan kan? Kan. Saya nak makan itu goreng mie Cina. Tahu dalam. Tahu? Mie tahu. Kita sini panggil mie tahu, okey? Aiman. Mungkin Mikairi. Mie Bukan Mikairi. Jadi kita sebenarnya Abang saya bagi tahu itu Mikairi. Itu yang kuah kari kak? That's right. Kuah kari. Kuah kari. Oh, Ini kuah kari. oh bukan Mikairi. mie kari. Baik, sekarang dapatkah kita lihat bagaimana perbezaan penggunaan bahasa ibunda sangat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, cara mereka menyebut perkataan, cara mereka menyusun ayat, menyebabkan segelintir rakan-rakan atau masyarakat lain kurang memahami apa yang mereka ingin sampaikan. Seterusnya, isu budaya dalam keterampilan berbahasa ialah penggunaan dialek dan logat yang mempengaruhi penyampaian maklumat dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, di setiap negeri di Malaysia menggunakan dialek dan logat yang berbeza. Seperti Sabah menggunakan dialek yang berbeza, Sarawak menggunakan dialek yang berbeza, Kelantan, dan lain-lain. Jadi, marilah kita lihat bagaimanakah dialek dan logat ini mempengaruhi penyampaian maklumat yang jelas dalam berkomunikasi dalam seharian. Aiman, kau selesai kerja kemarin cikgu bagi kah? Belum lagi aku buat. Jadi bila kau mau buat balik? Palek. Hang cakap aku ke? Hang? Hang. Palek. Hang. Sudahlah kau. Nantilah aku tanya orang lain balik. Palek. Selain mewujudkan kekeliruan dalam memahami ayat, ia juga menyebabkan pergaduhan berlaku di antara satu sama lain. Oleh itu, isu bahasa bukanlah satu isu yang tidak diambil berat. Namun, kita haruslah mengambil berat tentang isu ini agar dapat diperbaiki dari semasa ke semasa. Selain itu, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang mempunyai budaya hanya berkomunikasi dengan bahasa ibunda sendiri tanpa berkomunikasi menggunakan bahasa lain. Tahukah Anda budaya sebegini menyebabkan mereka kurang apa ya? Tahukah Anda perkara sebegini menyebabkan mereka kurang menguasai keterampilan berbahasa dalam berkomunikasi dari segi aspek pendidikan maupun sosial. Manakala yang kamu lihat tadi ialah Erika. Dia memang bercita-cita untuk menjadi seorang pembaca berita. Betul juga apa yang pemberita Erika ini cakap. Tapi yang lebih menarik perhatian saya pada ruang komen. Banyak komen yang gunakan bahasa roja, singkatan melampau, dan struktur ayat yang langsung tidak teratur. Ada yang tulis seolah-olah hanya ingin cepat memberikan reaksi. Lebih mengejutkan lagi, sebagian komen mengandungi kata-kata kasar dan menghina, sindiran yang tajam, merendahkan pribadi, dan ayat yang rendahkan orang tanpa ada rasa bersalah. Mungkin
komunikasi berlaku di sebalik skrin melemahkan interaksi orang di kehidupan nyata. Tapi kita kan tidak pernah melihat wajah orang ataupun tahu apa perasaan orang kalau ketika membaca. Isu keterampilan media sosial bukan sekadar bahasa rojak ataupun penggunaan bahasa yang baku, tapi tentang cara kita berkomunikasi dalam media sosial. Begitulah cara orang melihat kita. Kadang-kadang kata-kata kasar boleh menyebabkan emosi yang membaca terganggu. Kita tidak tahu antara emosi itu memberikan impak yang baik ataupun impak yang negatif. Biasa, latar. Tadi saya dengar berita, tapi ada bunyi pula di sana. Beritanya Erika tuh tidak nampak. Erika isu apa? Erika Oe. Oh iya. Oe. Membaca Erika beritahu tuh. Isu tentang keterampilan berbahasa. Banyak lagi ada. Hah? Apa lagi? Isu bahasa. Dan ini pula Aiman. Dia sangat suka membuat video. Dia seorang pepengaruh. Poin yang pertama, campuran bahasa yang berlebihan. Contohnya bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Contohnya, you dekat mana tu? I dekat library. Jadi, mungkin setengah orang ataupun orang yang ketiga mungkin tidak faham ataupun keliru dengan apa yang mereka cuba cakap tu lah. Dan yang kedua, telinga yang berlebihan. Jadi macam saya cakap tadi lah, cakap bahasa Kelantan. Itu janganlah guna, okey? Kalau kita nak bercakap ataupun ingin menyampaikan satu mesej, itu boleh menyebabkan mesej tidak sampai jelas dan mungkin boleh membuatkan orang keliru. Jadi yang ketiga adalah bahasa kasar dalam media sosial. Macam Nazira beritahu tadi. Jadi jangan. Semua orang ada hati dan ada perasaan. Jadi akhir sekali kurang penguasaan bahasa standard, iaitu bahasa Melayu lah. Kita kena menguasai bahasa Melayu dahulu supaya kita dapat menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan bermakna. Komunikasi tidak semestinya dalam menyampaikan kata-kata. Ada ketika mesej yang coba kita sampaikan tidak semestinya seperti apa yang dimaksud. Antara halangan komunikasi ialah gangguan saraf penerimaan dan juga gangguan emosi. Mungkin kedua-duanya tidak terlalu kelihatan dalam kehidupan seharian, tapi mampu untuk menyebabkan salah paham dan mesej yang disampaikan tidak mampu untuk kita paham. Mari kita lihat contoh-contohnya. Baiklah. Nanti kita jumpa ketiga dekat bersekat di RS2. Jangan lupa. Ada satu. Dua, RS2. Ya? Baik-baik. Alright. Kau dekat mana ni? Dah sampai. Aku tunggu kau dekat RS1. RS1. Astagfirullahaladzim. Gua dah cakap dah dekat RS2. Ya? RS2. Kau nak cepat sikit. Dalam situasi ini, gangguan persekitaran boleh menyebabkan gangguan dalam komunikasi. Gangguan saraf pendengaran juga boleh berlaku, mungkin sebab individu kurang jelas untuk mendengar, padahal hakikatnya individu itu sendiri yang salah. Dalam sesetengah keadaan, seseorang mungkin mengalami kesukaran untuk menerima atau memproses maklumat dengan jelas, sama ada disebabkan oleh masalah pendengaran, penglihatan, atau gangguan pemahaman. Oleh itu, penyampai perlu bersikap sabar dan memastikan mesej disampaikan secara jelas dan mudah difahami. Pada masa yang sama, sikap empati dan kepekaan terhadap keadaan orang lain juga amat penting agar komunikasi dapat berlangsung dengan lebih harmoni.
Eman, tadi masa aku bentang, aku patut cakap sedikit perlahan supaya lebih jelas. Mau masuk kau, aku tak cakap jelas ni. Ada sungai kan? Bukan macam tu. Oh, ya. Silakan coba bagi cadangan. Tak apa lah. Nampak kan situasi tadi? Macam mana gangguan emosi daripada keadaan dalam seperti tekanan, keletihan, ataupun sifat rendah diri seseorang mempengaruhi cara pendengar itu mentafsir maklumat. Kadangkala, pujian yang sepatutnya menjadi pembina ataupun teguran yang sepatutnya menjadi pembina kepada seseorang disalah tafsir dan dianggap sebagai kecaman ataupun sesuatu yang agak tidak baik sehingga menyinggungkan perasaan orang lain. Nampak kan bagaimana gangguan emosi mampu untuk menyebabkan dua orang itu menjadi regang ataupun message yang cuba kita sampaikan dengan niat yang baik disalah tafsir. Emosi yang tidak stabil seperti marah, kecewa atau tertekan boleh mempengaruhi cara seseorang mentafsir message. Oleh itu, pengurusan emosi yang baik amat penting dalam proses komunikasi. Seseorang perlu belajar untuk bertenang sebelum memberikan respon agar message yang disampaikan tidak dipengaruhi oleh emosi yang melampau. Sekarang kita teruskan dengan situasi yang seterusnya. Okay guys, seterusnya ni merupakan komunikasi sehala. Komunikasi sehala ini merupakan proses penyampaian maklumat daripada pihak ini kepada pihak yang lain tanpa adanya interaksi antara satu sama lain kan. Maksudnya lebih mudah kat sini, pemberi maklumat ni dia hanya bercakap ataupun memberi maklumat sahaja kepada penerima dan penerima hanya diam dan menerima maklumat sahaja tanpa bercakap ataupun memberi apa-apa reaksi kepada pemberi maklumat ini kan. Sebagai contohnya dalam flight ni kan, kami sebagai penumpang kami hanya mendengar saja pramugari ataupun pramugara yang bercakap ataupun memberi arahan kepada kami tentang macam mana pemakaian dalam flight ini. Jadi kalau nak lebih faham lagi, nak mudah faham lagi kan, tengok video yang kami lakukan. Okey Nazira. Hari ini cikgu mahu menerangkan Nazira tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme ni sesuatu proses pembelajaran. Ia melibatkan satu rangsangan dan tindak balas. Nazira faham? Okey. Dah kamera. Okey. Jadi itulah komunikasi sehala. Kita nampak kan kat situ. Murid dengan guru. Guru je bercakap dan murid hanya tengok je guru tu bercakap kan, tanpa memberi reaksi kepada guru. Jadi itulah komunikasi sehala. Okey, jadi seterusnya halangan maklum balas. Okey guys. Jadi halangan maklum balas ni apa kan? Jadi terlebih dahulu mari kita tahu apa itu maklum balas. Jadi maklum balas di sini merujuk kepada tindak balas ataupun respon yang diberikan oleh penerima apabila mereka ni menerima mesej atau maklumat dengan lebih berkesan dalam proses komunikasi. Jadi halangan maklum balas ini merujuk kepada sesuatu gangguan, sesuatu faktor yang menghalang daripada penerima mesej untuk memahami memahami suatu maklumat, mentafsir ataupun memberi respon terhadap maklumat dengan berkesan dalam proses komunikasi. Jadi guys, kalau kita nak tahu lebih lanjut kan, mari kita tengok video yang kami lakonkan.
Oke Nazira, hari ini Cikgu mau jelaskan tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini ialah proses pembelajaran yang melibatkan rangsangan dan tindak balas. Nazira paham? Paham, cikgu? Jadi itulah halangan maklum balas dan simple sahaja dia melibatkan dua orang, penerima dengan penyampai mesej. Komunikasi yang hanya berlaku daripada satu pihak tanpa memberi ruang kepada pihak yang lain untuk bersuara boleh menyebabkan mesej disalah tafsir. Justru, setiap individu perlu mengamalkan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati pandangan orang lain. Dengan memberi peluang kepada semua pihak untuk menyuarakan pendapat, komunikasi akan menjadi lebih seimbang dan kefahaman dapat dicapai dengan lebih baik. Manakala untuk halangan maklum balas, untuk memastikan komunikasi berjalan dengan berkesan, maklum balas yang jelas dan tepat sangat penting. Penerima mesej perlu berani menyatakan pandangan, bertanya jika terdapat kekeliruan, serta memberikan respon yang jujur dan membina. Tanpa maklum balas, penyampai tidak dapat mengetahui sama ada mesej yang disampaikan benar-benar difahami. Oleh itu, budaya komunikasi dua hala perlu dipupuk agar setiap interaksi menjadi lebih bermakna dan berkesan. Baik, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang seterusnya ialah komunikasi menerusi saluran kedua. Apakah itu komunikasi menerusi saluran kedua? Ia adalah komunikasi yang digunakan tetapi tidak disampaikan secara langsung kepada penerima. Mengapa ia secara tidak langsung kepada penerima? Karena ia adalah komunikasi menerusi saluran kedua. Saluran kedua ia melibatkan orang tengah seperti kawan sekelas atau gadget dan lain-lain. Dah sini. Dah. Boleh tak maklumkan kepada Erika dia hantar tugasan dia minggu ni? Tugasan Yes, minggu ni. kepada Erika. Yes. Okey, cikgu. Jangan risau. Kenapa Nazira? Cikgu Aiman suruh kau hantar tugasan minggu depan. Minggu depan? Iya. Okey, bagi minggu depan. Okey. Jadi aku tak pergi kantin. Minggu depan? Lama sangat tu. Baik, tanya cikgu dulu. Selamat pagi, cikgu. Ini Erika. Cikgu, betulkah Nazira ada cakap tadi? Saya perlu hantar tugasan saya minggu depan. Minggu depan. Minggu ni lah. Maafkan saya, cikgu. Okay. Nazira. Nampakkah anda bagaimana penyampaian menerusi saluran kedua sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan maklumat dengan jelas ketika berkomunikasi. Jadi kita dapat melihat bagaimana ia menjadi faktor halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Halangan penyampaian melalui saluran kedua berlaku apabila mesej tidak disampaikan secara langsung oleh penyampai kepada penerima, tetapi melalui orang tengah atau perantara. Dalam keadaan ini, maklumat yang asal berisiko berubah, ditambah atau disalah tafsir sebelum sampai kepada penerima sebenar. Oleh itu, bagi mengelakkan kekeliruan, mesej yang penting sebaiknya disampaikan secara terus kepada pihak yang terlibat. Komunikasi yang jelas dan langsung bukan sahaja dapat mengurangkan salah faham, malah membantu memastikan maklumat yang diterima adalah tepat dan tidak tersasar daripada maksud asal. Ada lagi halangan komunikasi yang terakhir, yaitu halangan faktor luaran. Apakah itu halangan faktor luaran? Ia melibatkan gangguan luaran, yaitu melalui persekitaran. Nak lihat tak apa itu?
Erika, apa lagi kita membuat ini? Siapa itu ini? Shikin, Aiman. Nampak tak bagaimana faktor luaran tersebut mengganggu dalam komunikasi? Halangan faktor luaran merujuk kepada gangguan daripada persekitaran yang boleh menjejaskan kelancaran komunikasi. Antara contohnya ialah bunyi bising, suasana yang tidak konduktif, gangguan teknologi atau keadaan tempat yang tidak sesuai. Faktor-faktor ini boleh menyebabkan mesej tidak didengar atau difahami dengan jelas oleh penerima. Oleh itu, dalam proses komunikasi, pemilihan persekitaran yang sesuai sangat penting agar mesej dapat disampaikan dengan lebih fokus dan berkesan. Apabila gangguan luaran dapat diminimumkan, komunikasi juga akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Sudah nonton kan video yang kami sertakan? Berserta contoh yang jelas pula tuh. Takkan itu masih tidak paham. Tentang apa Erika? Isu keterampilan. Halangan komunikasi. Kami harap kamu semua dapat ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, tapi dalam video kami semua yang bermanfaat. Jomlah kita pergi Jangan lupa makan. tonton. Tapi puasa. Jomlah.